Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghammah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihad hatta ataahu Allahul yaqin. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadithi wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin dan hadirat, sama ada yang berada di sini ataupun yang menonton daripada rumah, kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala telah mengurniakan kelapangan kepada saya dan tuan-tuan untuk kita sama-sama duduk bermuzakarah akan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan amalan-amalan harian kita, terutamanya kita sekarang ni dah masuk dalam bab solat, yang mana hari-hari kita lakukan 5 kali sehari benda yang kita lakukan. Inilah bab solat. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berazam bahawasanya tidaklah kita duduk bermuzakarah akan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan untuk kita yang pertama faham akan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya ialah untuk kita sama-sama beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tidaklah boleh kita tahu akan sunnah Nabi melainkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tu saja. Tak ada benda lain. Nak tahu sunnah Nabi adalah dengan kita belajar hadis Nabi. Itulah warisan yang ditinggalkan oleh Habibunal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita akan lihat apabila kita tinggalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan rugilah di dunia dan di akhirat. Kalau di dunia ini, maka kita akan rugilah berapa banyak sunnah yang akan kita tinggalkan. Bahkan kita akan hidup tergapai-gapai nak tahu mana satu ni, sebab kata Nabi, wa man ya'ish minkum ba'da hadha fasayara ikhtilafan katsira, atau kama qala, siapa yang hidup selepas aku, lepas ni kamu akan lihat banyaknya khilaf manusia. Tuan-tuan, hadis ada pun khilaf. Kita duk bincang ni kan khilaf, 4 mazhab khilaf. Satu hadis pemahaman yang berbeza antara 4 mazhab misalnya, tu tak apalah khilaf. Sebab ada hadis dia khilaf, tak apa. Mana kita tasamuh, kita berlapang dada bagi para ulama a'immah. Kita tak boleh kata, oh imam ni tak ada dalil. No, tuan-tuan, jangan kata Imam Syafi'i tak ada dalil. No. Para imam bila mereka buat hadis, apabila mereka buat satu hukum, pasti dan pasti akan ada sumber. Tak Quran, hadis, tak hadis, nanti ada qiyasnya, tak qiyasnya, dan qiyasnya mesti ada hadisnya juga. Mesti ada sumber daripada Quran dan hadis. Tetapi yang ini yang masalahnya, apabila khilaf tanpa ada sandaran daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu yang wujudnya hu. Tu yang masalah tu. Tuan-tuan boleh bagi, kalau saya nak, ini masalahnya, bagi bawa mai lah banyak mana Al-Quran datang pun. Tapi kita kata bawa mai satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beramal dengan macam tu, kita amalkan. Satu hadis ni, satu hadis dhaif pun tak ada nunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah beramal dengan hu. Ni mula-mula kita perangat sikitlah, bagi dia macam ngantuk kan, tengok ngantuk tuan-tuan ni, segar sikit kan. Okey. Kalau boleh bawa mai satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan amal. Kita pun tak kecoh. Ataupun bawa satu amalan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada ke tak? Kita dakwah kita nak ikut ulama, kita nak ikut Nabi, ulama yang ikut Nabi. Tetapi akhirnya kita bawakan ulama-ulama yang tak ikut Nabi pun, yang tak ada hadis. Bahkan ulama-ulama yang ada ikut Nabi kita tinggalkan. Macam mana ni? Sebab itulah kata Nabi, ingat kata ni tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah. Hadis riwayat Bukhari. Abi Hurairah kata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap daripada umat aku akan masuk syurga melainkan mereka yang enggan, aba.
Para sahabat dia tanya, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang enggan wahai Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man ata'ani dakhala al-jannah." Siapa yang taat kepada aku maka dia masuk syurga. "Wa man asani faqad aba." Barang siapa yang mengingkari aku, tak amalkan sunnah aku, khilaf dengan sunnah aku, mereka inilah yang enggan. Dan di akhir zaman nanti, di yaumul ba'ats, di hari akhirat nanti tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi tunggu umat dia. Nabi sayang umat ni. Ummati tu. Hadis tu Nabi tunggu ke akhirat. Nabi kata, "Aku ufritukum yaumul qiyamah." Dekat telaga dia, fil haud. Ana ufritukum fil haud. Aku orang yang pertama dibangkitkan di hari kiamat, dan aku orang pertama tunggu kalian ni, umat Nabi ni, kita ni tuan-tuan ni, dekat telaga Haud nak bagi kita minum ni. Sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kita ni. Ni punya sayang ni, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal ni, dia bangun, dia bangkit, dia ingat kita. Dia sayang kita. Tapi kita buat palato panggil. Buat apa? Buat pasal kita hiraukan sunnah Nabi. Kita ambil qaul ulama tarikat ni yang mana bercanggah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ada ulama yang hakiki, a'immah mujtahidin daripada zaman berzaman, kita tinggalkan. Sebab apa? Bersanggah dengan syekh-syekh kita punya tarikat kita contohnya, ataupun syekh-syekh kita punya ulama-ulama salafi kita. Kalau salafi lah contohnya lah, kalau ada kita bagi adil lah, sebut dua-dua. Sebab kita marah kan, sebut satu saja. Jadi Nabi bangkit tu, Nabi tunggu kita, dia nak bagi syafaat dekat kita. Tapi ada satu golongan ni, dia mai, kemudian malaikat halang dia. Nabi tanya, pasal apa halang? Nabi kata, malaikat kata, "Innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka." Wahai Nabi, kamu tak tahu mereka ni telah membuat perkara-perkara muhdatsat, perkara-perkara yang baru dalam agama selepas kamu. Lalu Nabi kata apa? Suhqan. Pergi jauh. Lalu kita kena ingatlah ni tuan-tuan. Kita kena ingatlah. Jadi senang je, konsep dia mudah saja. Kita memang ikut ulama, tetapi kita ikut ulama yang mana di sana di belakangnya ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pegang pada Quran dan pegang pada sunnah. Abdu 'alaiha bin nawajid, kata Nabi, gigit sunnah ni dengan gigi geraham. Jadi insya-Allah. Sebab itulah tuan-tuan yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita belajar hadis ni, konsep kita hari-hari baca hadis, sehinggalah akhirnya dengan niat tujuan kita dapat amalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di rumah bersama. Itulah tujuan kita duk belajar hadis ni. Kita belajar fiqh, lain sikit cara kita kan. Kita baca hadis. Ada orang belajar fiqh dia tak baca hadis kan. Tapi tuan-tuan masya-Allah dah belajar kitab fiqh Syafi'i dah khatam. Kitab yang asas dah khatam, tak ada hadis jumpa. Lalu kita belajar insya-Allah fiqh, kita sebut hadis supaya hari ni lepas ni saya nak amal. Subhanallah, saya rasa saya bukan beramal sekadar ikut ulama, tetapi ikut ulama yang ikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh tuan-tuan dan puan-puan? Insya-Allah itulah dia sedikit sebanyak yang boleh dikongsikan oleh saya kepada tuan-tuan kenapa kita belajar. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah berada di dalam bab yang ke-19, iaitulah kita akan mempelajari satu bab berkaitan dengan al-murur baina yadayil musalli, berjalan berhadapan ataupun melintas orang yang solat. Ya, kalau dalam buku yang ini, ya, dalam buku Umdatul Ahkam ni, yang kuning ni, muka surat 79, hadis yang ke-112. Ya, kalau buku tuan-tuan tak tahulah muka surat berapa. Okey, tak apalah. Okey ya. Buku ni surat 67. 67. Buku yang hitam 67, buku yang kuning 79. Ya, bab yang hadis nombor berapa? Sama. 112. Okey, sama. Yang penting hadis sama insya-Allah. Okey, mari kita baca sama-sama. Kita baca sama-sama, tak kuat-kuat tak apa kan, nanti macam budak tadika pula. Tapi kita bacalah sama-sama. An Abi Juhaim Abdullah ibn al-Harith ibn Sammah al-Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law ya'lamul maru baina yadayil musalli madza alaihi
Lepas tu antara bainal qausain tu minal ithmi lakana an yaqifa 40 khairan lahu min an yamurra baina yadayhi. Qala Abu Nadri la adri qala 40 yawman aw shahran aw sanah. Apa maksud hadis ni tuan-tuan? Mari kita baca. Hadis ni daripada Abu Juhaim Abdullah bin Harith bin As-Sammah Al-Ansari. Dia kata apa? Dia kata Nabi SAW telah bersabda, sekiranya lau ya'lamul mar, sekiranya satu orang yang lintas orang yang sedang solat, dia tahu apa yang dia dapat daripada dosa, maka dia akan berhenti, dia tak lintas orang tu selama 40. Maka dia akan berhenti, dan dia akan berhenti tu, dia akan anggap tu lebih baik daripada dia lewat di depan orang yang solat. Sekejap tuan-tuan, saya nak ni jap. Okey, baik. So Abu An-Nadhr, perawi hadis ni, dia kata apa? Aku tidak mengetahui apakah 40 hari, bulan ataupun tak tahun. So boleh jadi 40 hari, boleh jadi 40 bulan, ataupun boleh jadi 40 tahun. Okey, baik. Dari sini tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hukum para ulama sepakat bahawasanya hukum melintas orang yang sedang solat dengan sutrah. Ini pertama ni hukum dia. Dengan sutrah, ada sutrah. Sutrah ni ialah penghadang dia solat dia. Nanti kita bincangkan apa itu sutrah. Okey, saya bincang dulu. Yang pertama, para ulama, ittafaqal ulama, sesungguhnya haram melintas di hadapan orang yang solat dengan adanya sutrah. Faham? Okey. Maksudnya dia solat, depan dia ada sutrah. Depan dia ada sutrah. Lalu lintas antara dia dan sutrah. Lalu apa hukum dia? Hukum dia haram. Wahwa minal kabair, dan ia antara dosa besar. Ingat tu? Dosa besar. Haram ni sepakat semua ulama kata. Okey. Dan ikhtilaf para ulama, adakah haram kalau orang solat tu tak ada letak sutrah? Ni dia. Dia tak letak sutrah, apakah hukum dia? Jumhur tetap kata haram. Imam Syafi'i kata, mazhab Syafi'i kata makruh, sebab dia sendiri tak letak sutrah. Ni. Faham tak? Tapi mereka tetap sepakat dilarang. Faham tu? Ini yang pertama. Yang kedua ialah bagaimana sutrah? Ya, ini bagaimana sutrah. Sutrah ini yang mana warid daripada hadis-hadis Nabi SAW, maka ia adalah sutrah, dia mestilah sutrah yang menegak. Tuan-tuan, dia mestilah sutrah yang menegak. Sama ada sutrah itu yang memang melekat kat bumi. Apa yang melekat kat bumi? Dinding yang memang dah melekat dinding, pokok, ataupun sutrah itu yang dipacakkan. Seperti apa? Seperti yang warid dalam hadis, Nabi pacak tongkat, Nabi pacak anak panah. Ya. Sampai sini dengar azan ni daripada Mekah. Okey. So pacak. Itu yang warid daripada hadis Nabi SAW. Di sana ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abi Daud dan Ibnu Majah. Kata Nabi SAW, kalau satu orang tu nak solat, maka dia solatlah kepada benda yang menghadang dia, seperti pokok dan sebagainya. Kalau dia tak ada benda yang menghadang dia, maka dia pacaklah apa-apa. Kalau dia tak boleh pacak, tak ada benda yang nak pacak, maka dia buat garisan. Ayyakhutuhu khattan, maka dia buat garisan. Garisan. Syak buat garisan. Namun demikian hadis ni dhaif. Ni kita kena ingat. Hadis ni dhaif. Namun demikian para fuqaha ramai yang istidlal dengan hadis ni walaupun dhaif. Itu sebab mereka mengatakan ni menguatkan hadis-hadis yang lain yang berkaitan dengan sutrah. Namun demikian ada tambahan yang khat tu, yang menggariskan tu. Yang menggariskan ni sama macam hukum yang kita dekat masjid-masjid sekarang dan surau-surau sekarang. Sama ada sejadah. Itulah garisan kita. Ataupun ada garisan antara saf depan dengan saf belakang tu garisan. Itu ambil hukum garis lah. Tuan-tuan tak payah pergi garis lagi. Jangan duk buat pergi garis lagi. Jangan dah, itu memang garis. Jadi apa hukum dia? Itu adalah yang terakhir. Ingat. Tu kalau tak ada benda, dinding. Kalau tak ada dinding.
kalau kita nak solat. Baru kalau tak ada dinding ataupun tak ada orang boleh jadi orang solat belakang dia, maka kita pakai kena letak something. Ada beg, letak beg. Ada kopiah, ambil kopiah letak atas situ. Jangan kopiah ni waktu solat, mana lebih afdal, pakai kat kepala kau atau jadikan dia sutra? Betul tuan, betul ni. Dekat pakai atas kepala tak ada fadilat. Dalam solat tak ada pun fadilat. Melainkan mazhab Hanafi dia kata makruh solat terbuka kepala kan. Tapi kalau kita solat, kita letak dekat depan ni, maka sepakat para ulama. Yang ni boleh jadi sutra ni, kopiah kita. Ini antara fadilat ke kopiah. Antara fadilat ni ialah boleh jadikan sebagai sutra. Dan sutra dalam mazhab Syafi'i dia mestilah zira'. Kita cerita mazhab Syafi'i. Ya, zira' dia mesti tegak. Dia yang first kali mesti tegak. Kalau tak boleh tegak, barulah dia dibaringkan last kali. Dan baring tu ambil hukum khat lah tu. Okey, dia mesti tegak zira' ni tinggi ni, zira'. Ni, zira'. Satu zira' ni adalah satu, bahasa Melayu dia apa? Apalah. Antara ni sampai hujung ni sampailah ke siku ni zira'. Ni zira'. Okey, paling kurang adalah sulusai al-zira', adalah 1/3 daripada zira' tinggi dia. Ini paling kurang untuk jadikan sutra. Ni 1/3 lah. Tuan-tuan ikutlah ni 1 2 3. Inilah lebih kurang tengok 1 2 ni air pun boleh kita jadikan letak jadikan sutra. Ni jadikan sutra. Air, beg, kopiah dan sebagainya boleh dijadikan sutra sunnah. Sunnah. Phone kalau boleh dirikanlah. Kalau boleh dirikan. Kalau tak boleh dirikan, kalau kita letak phone saja ni masalah juga. Lepas sujud hilang. Masalah juga. So, cukuplah sekadar memang dah ada garisan kapet tu sudah. Last kali dah memang jumpa tiang pun tak ada, orang nak solat di belakang kita nak solat, orang yang solat di belakang orang solat pun tak ada. Apa ni, botol pun tak ada, kopiah pun tak ada untuk letak sebagai sutra, beg pun tak ada untuk letak depan sebagai sutra dan sebagainya, maka barulah berpada dengan kapet sejadah ataupun barulah berpada dengan garisan yang telah ada dekat masjid. Tu yang kita kata paling adna, paling low class sunnah dia. Tapi malangnya memang kita selalu ambil paling low class sunnah kan. Betul. Banyak benda, ada dinding, ada semua, kita boleh solat kat depan, boleh solat belakang tiang banyak dalam masjid. Tetapi masalahnya memang kita tak tahu. Ataupun memang kita anggap benda ni remeh. Benda ni semua sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Faham betul? Okey. Itu yang kedua lah berkaitan dengan sutra. Okey, yang ketiga, hukum sutra ni. Adakah boleh kita pergi beli sutra? Kan ada orang jual. Tuan-tuan buka kat Shopee sekarang ada orang jual sutra, ada orang jual memang sutra. Maka fakhtalafa fihi ulama, para ulama khilaf. Ada sebahagian ulama, kalau tuan-tuan hantar buka dekat ulama-ulama salafiyah sendiri pun, mereka khilaf, ada dua pandangan. Pandangan yang pertama mengatakan ini adalah takalluf. Ini adalah berlebih-lebihan dalam beragama. Sedangkan kita diperintahkan untuk berpada dengan apa yang ada dekat diri kita ni untuk sutra. Nabi SAW ada pedang, ada tongkat, letak tongkat. Nabi SAW ada anak panah, letak anak panah. Ada pokok, solat dekat pokok, ada pokok. Ada tiang, solat dekat tiang. Ada sebahagian ulama juga mengatakan bahawasanya boleh, tidak ada masalah sebab dia termasuk dalam keumuman mengambil sutra. Maka bagi pandangan saya lah, bagi pandangan saya ni, saya katakan sutrah yang ada dijual tu tidak ada masalah, terutama digunakan untuk imam. Untuk imam. Sebab takkanlah tuan-tuan imam ni nak letak benda-benda apa ni, pelik-pelik yang setiap orang nak jadi imam. Jadi tak ada masalah, tu sangat dituntut. Buat saja, beli ataupun buat cantik-cantik letak dekat, memang khusus untuk imam sahaja. Sebab imam kadang-kadang dia tempat duduk dia bukannya imam boleh pergi ke depan dekat dengan dinding. Tapi kalau memang dah ada mic depan dia tu kan, ataupun dah ada aircon, portable aircon, dah cukup lah. Tak payah nak letak lagi, memang depan tu dia letak portable aircon. Itulah sutrah dia. Ataupun dah memang dekat dengan dinding, itulah sutrah dia. Tapi pattern masjid-masjid di Malaysia, walaupun ada mihrab imam tu, dia akan solat di belakang juga. Saya tertanya-tanya sampai sekarang sebab apa? Tak tahu. Sebab mungkin orang tak perlu pergi jauh sikit. Wallahu a'lam. Ini saya nak kena tanya orang-orang masjid lah. Kenapa dia akan tempat mihrab depan tu dia akan pergi kadang-kadang sampai ke tengah belakang. Kan? Saya tak tahu, itu kena tanya pihak masjid lah.
Bahkan sebab apa dia susah? Kalau dia ke depan, orang senang. Orang nak solat datang awal, dia akan solat, dia akan pergi nak ambil sutrah kat dinding tu. Betul tak? Jadi ini bukanlah peringatan. Ini adalah saya nak syorkanlah kepada pihak masjid. Kenapa perlu ke belakang kan? Sedangkan memang boleh ke hadapan. Saf awal tu, depan dia mestilah di dinding. So, orang datang awal solat, dia memang boleh terus solat dekat sutrah di dinding. Melainkan kalau memang dia letak kadang-kadang imam dekat saf yang dah ke saf yang kedua, ketiga. So orang yang datang dia macam itulah okey. Boleh kemudian tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu berkaitan dengan sutrah. Jadi itu yang terbaiknya ialah sutrah mestilah kita ambil something, benda yang di diri. Sebab apa? Sebab itu sunnah Nabi yang paling aula. Yang kedua, hadis yang mengatakan khat itu adalah dhaif. Hadis riwayat Abi Daud dengan Ibnu Majah. Itu adalah dhaif. Oleh kerana itu, sebab itulah maka sebaik-baiknya ada benda yang boleh tegak, kita tegakkan letak. Maka bila kita dah tegak dekat situ, hukum yang seterusnya ialah, mari kita tengok hadis yang seterusnya. Sebelum kita masuk hadis yang seterusnya, sebelum saya terlupa, Al-Imam mazhab Syafi'i dia mengatakan makruh untuk lintas orang yang tidak ada sutrah di hadapan dia, melainkan kalau orang tu solat di tempat laluan orang. Tempat laluan orang. Contoh dia pergi solat belakang pintu. Waktu ni tak makruh dah. Memang sebab tempat laluan orang. Takkan nak tunggu dia beratur panjang. 1000 orang yang solat dekat dalam solat lepas Jumaat tu, kawan tu solat betul-betul dekat belakang pintu. Pintu dia solat kat situ. Jadi mesti nak lalu dia. Maka ketika itu tidaklah jadi makruh boleh solat. Yang kedua, terutamanya mazhab Maliki, dia kata solat dekat kawasan Haram Makkah. Ini mazhab Maliki lah. Dia kata kawasan dekat tawaf, terutama dekat tawaf, sebab di sana ada hadis dalam riwayat Ibnu Hibban mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam lepas tawaf Nabi solat dekat situ tanpa sutrah. Maka di situ mereka kata kawasan tawaf tu dibolehkan untuk solat dekat situ dan orang boleh lalu lalang. Sebab kalau tak boleh nak lalu lalang, tawaf macam mana nak solat. Maka di situ dimaafkan. Okey, baik. Dan begitulah dekat tempat-tempat yang zahmah, tempat-tempat yang contohnya kalau kita sekarang ni kat Raudah. Orang yang pergi Mekah dekat Raudah. Boleh tak lepas kita habis solat, dia tak habis solat lagi, kita nak lintas dia. Kita nak lintas depan dia. Maka boleh tak? Jawapannya dekat situ para ulama bolehkan, sebab memang tempat dia adalah tempat yang sempit, tempat yang memang dah tak boleh lalu dah. Memang dah tak ditunggu. Kalau tunggu lagi kena marah. Ya haj. Kena marah kan. Dia marah. Okey, baik itu sahaja. Kemudian kita lihat hukum yang seterusnya, dia ada kaitan dengan hadis yang kedua dalam bab ini. Mari kita baca sama-sama. Kita baca ni tak payah lafazkan. Boleh? Kita baca buka mulut saja. Mana ada fatwa seorang tu, orang haid nak menghafal Quran, tak boleh lafazkan. Buka mulut ataupun macam mana saya terfikir orang yang biasa hafal Quran memang dia akan geleng kepala. Macam mana nak hafal Quran tak keluar suara? Tak apa, mari kita baca. Tapi kalau baca tanpa menghafal tak keluar suara boleh. Okey. Terpinga-pinga tuan-tuannya, apa Ustaz cakap ni? Dia ada kaitan dengan isu semasa lah, kalau tuan-tuan ambil maklum. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza shalla ahadukum ila shay'in yasturuhu minan nas fa arada ahadun an yajtaza baina yadayhi falyadfa'hu fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitan. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dia kata aku dengar daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam kata Nabi, idza shalla ahadukum, kalau kalian solat kepada something yang menjadi sutrah, solat kepada sutrah, maksudnya kalian solat ada sutrah dekat hadapan kalian. Fa arada, dan orang nak lintas antara kamu dan sutrah. Antara kamu dan sutrah. Kita dah cerita tadi sutrah macam apa kan? Dan dia nak lintas antara tu. Kalau dia lintas di hadapan sutrah, beyond the sutrah,
ni tuan, ni sutrah dan dia lintas ke hadapan tu. Boleh tak? No problem, tak ada masalah dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i. Antara tempat dia adalah tempat dia dengan sutrah dia tu mestilah berapa jarak jauh. Jarak antara dia dan sutrah tu dia mestilah 3 zira', 3 ni jauh dia. Dan ni sahasta ke? Ni sahasta. Kalau sampai sini ni sahasta kan? Kalau ini ada tak dalam bahasa Melayu? Istilah dia. Apa tak? Kalau ni zira' kan? Jadi 3 zira' ni. Kita nak letak sutrah tadi berapa jauh? 3 zira' paling jauh. Mazhab Syafi'i. Jangan lebih daripada tu. Kita ukurlah. Selalunya tak payah ukur lah tempat sujud kita tu, letaklah situ. Itulah tempat sujud kita tu 3 zira', ataupun nak lebihkan sikit pun tak ada masalah. Lebihkan sikit kan kata dalam hadis tu, antara dia dengan sutrah tu boleh lalu syah kan, boleh lalu kambing. Lebihkan sikit tapi jangan lebihkan habis. Maka bila dah ada sutrah tu, maka dia boleh lalu dekat depan tu pun tidak ada masalah. Melainkan mazhab Hanafi kata tak boleh. Mazhab Hanafi kata masjid yang kecil tak boleh. Masjid besar boleh. Masjid yang kecil dia tak boleh lalu depan juga. Dia cari tempat yang ni Okay, tapi kalau yang indal muhaqqiqin hatta mazhab Syafi'i boleh kalau dia letak sutrah. Kalau dia tak letak sutrah, tempat dia ialah 3 zira' tu. Jangan lintas 3 zira'. Jauh tak ada masalah. 3 zira' tu dia tak letak sutrah. Kita lintas jauh tak ada masalah. Kita tengok orang solat dia tak letak sutrah. Kita pergilah jauh sikit dia pun pusing. Boleh kita lalu walaupun kita lintas depan dia tapi jauh. Itu tidak ada masalah. 3 zira' ni, 3 ni pun tak ada masalah. Ataupun kita tak payah nak ukur. Macam mana ustaz nak ukur? Sap tak payah ukur, tengok tempat sujud dia, lebihkan sikit lagi satu, lebihkan sikit, kita dah boleh lalu. Boleh Tapi kalau line yang dekat masjid tu, itu bukan 3 zira' tu. Itu kurang tu. Itu kurang sikit tu. Line tu, maksudnya line yang dekat masjid tu, dia memang betul-betul tempat kita sujud kan. Kadang-kadang kat masjid. Ada yang masjid yang jauh sikit, tak apalah. Okey. Kata Nabi, jika kalian solat di hadapan, berhadapan dengan sutrah, kemudian ada orang nak lalu. Ni hukum yang kedua. Hukum kalau orang lalu depan orang yang solat dengan sutrah ni, apa hukum dia? Maka kata Nabi, falyadfa'hu, maka boleh tahan. Sunnah ketika itu adalah kita menahan dia, tahan dia, tolak dia bagi isyarat jangan lalu depan aku tengah solat. Boleh adik? Tengok adik tu pandai. Depan tolak. Ada kawan nak lalu, adik tengah solat, kawan nak lalu, tahan, buat macam tu. Tangan kiri ke tangan kanan? Tangan kiri, tangan kanan. Kalau nak lalu belah kanan, tahan tangan kanan. Kan senang. Dia nak lalu belah kiri, tangan kiri. Jadi senang ikutlah tuan-tuan, mana-mana pun insya-Allah tak ada masalah. Okey. Kemudian fa in aba kalau dia ni nak melawan, dia ni engkar nak lalu juga, fal yuqatilhu, kata Nabi, subhanallah. Maka kita boleh berkeras dengan dia. Itu maksud dia lah kalau kita terjemah. Kita boleh berkeras dengan dia, kita boleh tumbuk dia, kita boleh tolak dia, kita boleh, itu maksud fal yuqatilhu. Kat sini diterjemah ialah maka hendaklah dia, tengok cantik terjemahan dia, hendaklah dia menolak dengan keras. Sebab saya pernah terjumpa ada terjemahan maka hendaklah membunuhnya. Itu yang jadi teroris tu. Itu yang jadi teroris, bunuh. Ada ke nak lalu depan tu, jadi bunuh. Fal yuqatil, qatala, maksudnya adalah bergelut, dia jadi bergelut. Qatala, kalau qatala bunuh, kalau qatala saling bergelut. Qatala dia lawan kita lawan balik. So kita bukan start, dia nak lawan kita lawan balik. Dia berkerah dengan kita kerah lagi dengan dia. Dia keluar pisau, kita buat apa? Kita takkan keluar pisau, kita pun boleh keluar pisau. Boleh. Itu maksudnya bergelut. Faham Itu yang boleh jadi sampai membunuh, tapi bukan semata-mata membunuh dekat sini. Sebab apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innama huwa syaitan. Sesungguhnya dia itu adalah syaitan. Maka para ulama berselisih, adakah itu maksudnya syaitan ataupun betul-betul syaitan, ataupun dia adalah ini sifat syaitan. Yang benar adalah ini adalah sifat syaitan.
Sifat syaitan ni dia selalu nak berlawan, bertentangan dengan hak. Itu adalah sifat syaitan. Sebab tu nama dia syaitana. Syaitan adalah syaitana. Ba'uda anil haq. Syaitan bukan makhluk, kena ingat. Syaitan adalah sifat kepada jin ataupun manusia, minal jinna wal ins, daripada jin dan manusia. Syaitan sifatnya apa? Dia sentiasa nak berlawan dengan kebenaran, dia sentiasa nak khilaf dengan kebenaran. Jadi boleh tak kita panggil orang manusia ni syaitan? Anta syaitan? Boleh kalau perangai dia memang perangai syaitan. Itu. Okey, boleh tak kita panggil hatta dalam hadis unta sakit, Nabi kata ni dah kena syaitan. Sebab apa? Virus pun boleh jadi syaitan. Boleh jadi penyakit pun boleh kita kata, benda-benda yang teruk semua boleh kita kata syaitan. Sebab tu kena ingat, syaitan bukan makhluk. Makhluk ni manusia dengan jin. Jin diciptakan daripada api, manusia diciptakan daripada cahaya. DNA kata ada cahaya. Manusia diciptakan daripada tanah. Al-Quran, hadis clear, manusia diciptakan daripada tanah. Bahkan DNA tak ada yang mengatakan manusia diciptakan daripada cahaya, tak ada. Dia memantulkan cahaya boleh. Semua benda boleh memantulkan cahaya. Yang ni ahli fizik dah balas kan. Ahli fizik pun balas Ustaz M tu. Oh, ahli fizik tu pun jadi W. Dahsyat. Ahli fizik tu jadi W. Orang tuduh dia W. Walahal dia fizik, ahli fizik. Dia jawab tu based on fizik. Dia kata manusia ni bukan dijadikan daripada cahaya. Dia adalah sifat benda yang dapat memantulkan cahaya, dan semua benda, meja ni, semua benda ada sifat tu memantulkan cahaya. Saya bawa botak ni, peri yang licin, saya tunjuk gambar. Semua ahli jemaah saya memantulkan cahaya. Syak santulkan cahaya. Adakah kepala kami jadikan daripada cahaya? Tak. Kepala kami memantulkan cahaya. Tuan-tuan gelak juga tak kira aku yang kena. Dah kena dah ni, alhamdulillah, nasib baik, Allah tolong, Allah bantu. Kita kata benda yang betul, orang tekan kita sampai orang macam-macam lah orang buat kita, tapi saya kata Allah ada. Allahu la mani'a lima atait wala mu'tiya lima mana'at wala yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Allah la mani'a lima atait. Tidak ada yang boleh menghalang kalau Allah nak bagi. Tidak ada yang boleh bagi kalau Allah dah halang. Wala yanfa'u dzal jadd. Tidak ada boleh bagi manfaat, harta, duit, keagungan, pangkat dan sebagainya, dan semua melainkan amal soleh, dan semua itu adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tekan saya pun tak ada masalah. Orang tekan asatizah sunnah ni supaya stop, jangan cakap, jangan kritik ustaz-ustaz mereka ni. Tapi nak buat macam mana? Kita kena cakap juga benda yang benar. Lau sakattu ana wa sakatta anta, kata Imam Ahmad, famata ya'limu siapa macam mana? Kalau aku diam, hang diam, macam mana orang nak tahu mana satu hadis yang betul, mana satu hadis yang palsu, mana satu fakta, mana satu auta? Jadi kita terpaksa cakap. Ya, Haji. Berkenaan dengan kadang-kadang manusia ni ada yang membacakan sutra dia, seorang sekolah ini sekurang-kurang sutranya adalah antara 3-5 orang depan dia. Masalah kita sekarang ini ialah ketika semain Jumaat yang ramai, yang biasa ni kurang, tapi ada juga manusia di sini dia duduk kat pintu, nak semayang. Jadi masalah kita yang nak masuk ni telah memberikan depan dia. Jadi Haji yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tadi saya dah beritahu mazhab Syafi'i dia kata melainkan orang yang memang dia duduk tempat yang memudaratkan orang lain, maka kat situ sudah tak jadi haram. Dia buat tu dosa lah, dia yang menyebabkan dosa, tapi insya-Allah kita tak kalau dia jahil tak apa. Kita tarik daripada solat, kita bagi tahu kat dia elok-elok. Kita kata Habis duk buat apa solat di belakang ni kan. Salat insya-Allah kita ambil sutrah kan. Habis kita cakap habis ni lembut sikit bunyi dia kan. Duk maki orang pun dia bunyi lembut. Gitu dia. Gitu. Fa inna ma huwa asyaitan. Jadi inilah dia sifat syaitan, ba'uda anil haq, yang jauh daripada kebenaran. Tapi dalam ilmu hadis ataupun dalam satu lagi bahasa, syaitana ni ada salah satunya adalah maksud dia ular, benda yang berbahaya lah. Bahkan
Ada sebahagian ahlul hadis yang digelar syaitan. Maksudnya ilmu dia ni bahaya gila, power gila. Macam tu. Dia bukan syaitan yang satu lagi tu. Syaitan bahaya. Guru kami Abil Lais Khair Abadi selalu panggil antara orang-orang yang sebahagian orang dalam kelas dia, anta syaitan. Saya pun kena juga dengan dia. Mungkin ni pun pernah kena kan. Amirul pun anta syaitan. Syaitan saja kan. Jadi saya dengar tu saya takwil lah. Mungkin syaitan yang muhaddis lah. Baik, kita ada lagi 2 hadis, insya-Allah kita habiskan hadis ni, kemudian kita boleh makan itik salai. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala aqbaltu rakiban ala himarin atan wa ana yawma idzin qad nahastu al-ihtilam wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nas bi Mina ila ghairi jidarin famarartu baina yaday ba'da as-saffi fanazaltu fa arsaltu al-atan tarta' wa dakhaltu fi as-saffi falam yunkir dhalika alayya ahadun. Baik, satu lagi isu, adakah kita boleh lalu di belakang di hadapan makmum? Itu masalah dia. Solat jamaah, ataupun solat orang yang imam dan orang yang solat bersendirian, maka memang haram lalu di hadapan dia, melainkan antara dia dan sutra. Haram lalu antara dia dan sutra. Hatta kalau dia tak ada sutra pun haram juga lalu ke hadapan dia. Okey, baik. Ini kan mazhab Syafi'i makruh. Okey, baik. Tapi isu dia solat jemaah, lalu kita nak lalu dekat, kita nak jalan ataupun kita nampak di sana adanya kekosongan dekat depan tu. Tapi sekarang memang kosong tuan. Jangan buat tu. Sekarang memang kosong kan, sebab solat jarak-jarak. Tapi nanti 1 April insya-Allah kita solat rapat. Kita tengok serapat mana boleh. Tapi bila kita tengok ada kosong, kita pun lintas. Kita daripada belakang, kenapa ada kosong depan tu? Orang pun tak nak ke depan, orang pun tak nak gerak. Sebab sebagian orang dia dah biasa solat jauh, tengok kosong, duduk beku macam tu je nanti. Tengoklah mesti ada tuan-tuan. Tak rapat dah. Lalu kita pun masuk daripada belakang, lalu kita tengok ada kosong, kita pun mestilah lintas orang jalan. Sebab sekarang ni kalau dah rapat 1 April nanti, bolehkah lintas makmum? Jawapannya boleh. Boleh. Apa dalil? Ni dia. Abdullah bin Abbas dia kata apa? Aku datang dengan mengendarai keledai. Naik keledai lagi tu, lintas saf orang. Dan saat itu aku hampir balik. Nahastul ihtilam. Ketika itu Rasulullah sedang solat di Mina dengan tidak menghadap tembok. Rasulullah tak menghadap tembok, tapi tengok, aku pun lewat di depan sebahagian saf solat. Nampak? Lewat naik apa? Unta. Naik unta. Korang ajar betul ni kan. Tapi budak, kita lihat sini. Budak ni. Ni budak, sebab itu nanti akhirnya hadis ni dia kata apa, dan aku lewat saf solatnya, mungkin sebab dia nak duduk sebelah sana, ujung sebelah sana, lalu pun dia dengan unta pula, dengan keldai dia tu, dia sampai kat bahagian tempat dia nak solat tu, dia parking unta dekat situ, kemudian dia pun turun dia solat. Setelah itu aku masuk ke dalam saf dan tidak ada seorang pun yang mengingkari perbuatan aku. Ada 2 benda dekat kita dapat kat sini. Yang pertama, kenapa sahabat tak ingkar? Sebab yang pertama, lalu di hadapan saf, lalu di hadapan makmum tidak berdosa. Ni maka boleh. Kalau bayangkan tuan, kalau tak boleh, kita terkentut tengah-tengah solat kat saf pertama, ada 8 saf kat belakang, macam mana kita nak lintas? Terbang tak boleh. Kalau terbang boleh lah. Maka sebab itulah dibolehkan, dan ada dalil dia. Ni bukan masyaqqah saja, memang ada dalil boleh. Daripada pelakon Ibn Abbas. Yang kedua, kenapa sahabat tak ingkar? Sebab budak. Budak. Sebab itu dalam hadis yang sama kita boleh istinbat bahawasanya budak, janganlah tuan-tuan budak nak lalu depan tuan-tuan, tak. Dia pun tak tahu apa. Duk tak saja dia tengok, dia tak pijak kaki kita naik. Budak yang dia ghair mukallaf, budak. Yang sebelum ihtilam, sebelum dia balik, maka dia ghair mukallaf ni, maka tidak. Tapi kita sebagai parent, kita ajarkan juga budak kita jangan lintas orang depan solat. Tapi kalau dia lintas pergi semayang, bawa solat, maka tak perlu kita untuk tahan. Okey. Apa dalil dia ni? Dalil dia, bahkan Ibnu Abbas siap bawa
bawa keldai lagi depan ni. Tapi satu orang pun tak larang. Tidak melarang itu menunjukkan bahawasanya berlaku kesepakatan, bahkan Nabi pun tak larang. Berlaku kesepakatan bahawasanya benda itu dibolehkan. Hadis yang terakhir. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kuntu anamu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rijlaya fi qiblatihi fa idza sajada ghamazani faqabattu rijlaya wa idza qama basattuhuma qalat wal buyutu yawma idzin laysa fiha masabih. Aisyah radhiyallahu anha ni kisah ni sangat subhanallah tuan-tuan. Kisah ni kalau saya cerita dekat Madinah ni saya sebab hadis ni kalau tuan-tuan pergi dekat kubur Nabi Umar dan Abi Bakar sebelah Raudah tu, selalunya orang lepas solat. Sekarang ni waktu saya pergi tu tak boleh pergi lagi ziarah makam Nabi, ziarah kubur Nabi sebab kena book. Sekarang ni nak ziarah makam Nabi Abu Bakar dan Umar tak perlu book dah. Yang hanya perlu book ialah Raudah, masih lagi perlu book. Waktu kami pergi tu orang perempuan semua tak boleh pergi. Allahu Akbar, sebab kami guna visa turis. Visa turis ni payah sikit, dia ada beza dengan sikit. Visa umrah dia inilah dia bagi kelebihan sikit. Visa turis ni ikut kekosongan selepas visa umrah. Macam tu. Tapi ada satu budak, subhanallah, budak ni 13 tahun. Dia seorang je dapat pergi. Nak menunjukkan dalam jemaah ni saya belajar satu benda lah. Orang yang betul-betul teringin, orang betul-betul, dan dia masuk tu dia menangis, tunjuk gambar dia menangis. Budak tuan 13 tahun dia masuk nangis, budak perempuan. Semua jemaah tak boleh masuk. Mungkin ada satu lagi lah orang tua. Dia orang first tak boleh masuk sebab semua slot penuh. Slot tu penuh jadi tak boleh masuk. Dan dia orang yang pertama boleh masuk sebab apa? Dia rajin duk tengok tempat, dia rajin duk buka. Kan kena refresh tawakalna, iktamarna. Ada dua tawakalna, iktamarna. Mai sejahtera sanalah. Dia rajin duk tengok, ada kosong je dia terus book, pak dapat dia seorang. Mak dia pun tak dapat, bapak dia pun tak dapat. Mak dia nak pergi hantar, tak boleh masuk. Dia seorang masuk. Dan dia masuk tu dia menangis. Sebab apa? Boleh tanya kenapa menangis? Sebab dia kata something that dia rasa macam very special. Orang lain tak dapat, dia dapat. Mungkin Allah apalah saya moga dia membesar jadi orang-orang yang muslimah yang salihah, subhanallah. Dan tempat Raudah, sebelah Raudah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, baina minbari wa baiti raudatun min riyadil jannah. Okey, so dekat je rumah Nabi dengan Aisyah. Rumah Nabi dengan Aisyah memang sebelah. Keluar je satu langkah, pak masuk, dua langkah masuk rumah. Bahkan Nabi iktikaf. Nabi iktikaf, antara yang tidak boleh iktikaf ialah keluar daripada masjid, iktikaf Ramadan. Lalu Nabi nak bermanja dengan Aisyah, Nabi keluarkan kepala dekat pintu depan tu. Lalu Aisyah pun basahkan rambut Nabi, sikat rambut Nabi. Nabi tak keluarkan kepala je. Menunjukkan betapa sebelahnya rumah Nabi dengan Aisyah radhiyallahu anha. Rumah Nabi sangat kecil, sangat dhaif, subhanallah. Sehinggalah satu ketika Umar dia tengok sedih ketika itu berlaku perselisihan Nabi dengan isteri-isteri dia, dan Nabi tak tidur kat rumah, Nabi tidur kat masjid. Umar masuk tengok Nabi tidur dekat atas kita panggil atas ni lah, tak ada tilam pun, sehingga berbekas belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga sedih Umar tengok. Dan memang Nabi hidupnya zuhud, kadang-kala ada makan, kadang-kala tak ada makan. Kadang-kala ada makan, sampai kalau kita lihat Nabi sampai ikat sahabat lain, ikat satu batu, Nabi ikat sampai 2 batu. Perang Ahzab, nak pergi korek khandak tu kan, korek parit tu kan. Sahabat ni punya tak ada makanan sampai ke terpaksa ikat perut dengan batu bagi dia. Kalau zaman sekarang dah boleh ada beli benda tu kan, orang nak slim dia ketat tu. Sekarang ikat batu lah, bagi tekan sikit perut tu supaya dia tak rasa sakit. Memang kita sakit perut, kita tekan. Bila mereka tengok Nabi buka baju, Nabi nak pergi korek sekali sebab ada batu yang tu, tengok ada 2 batu kat perut Nabi, menunjukkan Nabi lagi tak cukup makan. Nabi hidup ni memang zuhud. Tapi kalau Nabi nak kaya, Nabi boleh kaya dah tuan-tuan. Nabi boleh jadi kaya, tapi memang Nabi memilih untuk hidup seperti seorang insan yang sebegitu baik. Sebab apa, segala harta yang Nabi ada, Nabi kaya, tapi Nabi gadaikan untuk agama Allah Subhanahu wa taala.
Jadi hadis ni mengingatkan saya dan mengingatkan kita bahawasanya hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah. Tengok kata Nabi, tengok betapa kecilnya rumah Nabi ni, kecil sangat rumah Nabi ni, sampai kan kata Aisyah radhiyallahu anha, satu ketika aku tidur di depan rumah, di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kedua kakiku di arah kiblat beliau. Terlentang ke arah kiblat. Nabi nak solat ni terlentang. Jika sujud, beliau akan menyentuhku dan aku akan melipatkan kedua kaki. Aku akan merekod kaki aku. Sebab kalau tak sujud, kena kaki. Jadi Nabi nak sujud. Nabi sujudnya lama. Kalau sujud sat-sat boleh tak? Kita pun sikit macam tu kan? Tak, Nabi nak sujud lama. Jadi Nabi sentuh, Aisyah pun terus tarik kaki dia. Pak, Nabi pun sujud. Menunjukkan bilik Nabi ni kecilnya amat, tuan-tuan. Kalau macam rumah besar kita tu, kita boleh cari bilik lain untuk solat sunat, betul tak, tuan-tuan? Bahkan rumah kita tu ada satu kita buat surau. Ada surau. Kalau ada rumah yang banyak sangat bilik tu banyak sangat, yang guna dua lagi bilik, satu tu tamu, satu lagi kita buat surau. Satu lagi boleh buat bilik macam-macam, bilik sinema, bilik main, banyak sangat. Tak. Bilik Nabi ni itulah satu bilik sahaja, dan itulah tempat tidur, dan Nabi nak solat dekat situ. Dan nak solat dekat situ pun, nak sujud tak ada tempat, sehingga terpaksa sentuh kaki Aisyah, dan kaki Aisyah pun tarik. Tengok betapa zuhudnya hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal buyutu yauma idzin laisa fiha masabih, dan rumah pada itu tidak ada lampu dalamnya. Maknanya solat dalam keadaan gelap pula tu, tuan-tuan. Dah lah kecil, gelap pula tu, rumah gelap. Subhanallah. Allahu akbar. Dan tuan-tuan, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Aisyah radhiyallahu anha buat partition pula rumah dia. Dah lah kecil, partitionkan pula rumah dia tu, satu untuk kubur Nabi, satu lagi untuk dia. Itu subhanallah. Jadi dia tambah kecil lah Aisyah, dan hidup mereka memang zuhud. Dan hadis ni juga menjadi dalil bagi sebahagian para ulama yang mengatakan bahawasanya menyentuh isteri ataupun menyentuh orang yang bukan mahram tidaklah membatalkan wuduk. Dan ini pandangan mazhab Syafi'i, qaulul qadim. Pandangan mazhab Syafi'i, qaul Imam Syafi'i dalam qadim. Dan ini dirojahkan oleh sebahagian ulama Syafi'i juga. Selesai Imam Al-Muzani. Agak cek dia, saya yang mengatakan bahawasanya tak batal menyentuh isteri, menyentuh suami, atau suami menyentuh isteri. Tak habis lah ustaz, macam mana tak dapat perkenalkan suami atau isteri? Dah ambil wuduk, tak boleh. Okey, baik. Ini antara dalil dia, dalil yang sahih. Ada satu lagi dalil dalam riwayat Tirmizi, kalau tak silap saya, Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali nak pergi solat, Nabi akan mencium isteri dia. Mencium Aisyah kata apa? Nabi mencium aku. Mencium tu maksudnya bukan Syiah. Saya buat kajian, adalah salah termasuk hadis ni. Syiah dia buat teruk. Dia kata Nabi ni memang nafsu kuat lah, nak pergi solat pun pergi cium. Dia ingat kiss mulut ni. Dia kata apa benda? Cium ni tak semestinya bukan mulut. Ni pun boleh, apa ni, dahi pun boleh. Macam orang Arab selalu cium dahi, pipi pun boleh. Apa benda yang tiba-tiba dia kata, tengok, dia nak kritik hadis tu. Tapi hadis ni disahihkan oleh sebahagian ulama dan didhaifkan oleh sebahagian ulama yang lain. Yang sahih, mutaqaddimin mendhaifkan hadis tersebut. Al-mutaakhirin mensahihkan, antaranya Syekh Al-Albani tak salah saya mensahihkan hadis tu. Namun demikian, hadis yang ini yang paling sahih. Nabi pegang kaki Aisyah. Lalu Aisyah pun tarik. Ya, okey. Lalu al-Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i kata apa? Tak, hadis ni ada ihtimal, ada keberangkalian. Bahawasanya keberangkalian dia apa? Kemungkinan Aisyah dia tutup kaki dia pakai selimut ke, pakai stokin ke, so pegang tak membatalkan wuduk. So ada ihtimal juga di situ. Wa idza warada al-ihtimal batala al-istidlal. Adanya ihtimal maka tertolaklah istidlal. Namun demikian, nak kata batal pun tak kuat juga, sebab yang mengata aulamastumun nisa dalam Al-Quran itu pun bukan maksudnya lelaki menyentuh perempuan, tetapi lamastumun nisa itu adalah bersetubuh. Lamasa itu adalah bersetubuh. Ala kullin, bab ni luas. Maka tuan-tuan, kalau tanya saya lebih tenteram memilih bahawasanya memilih pandangan qaul
qadim mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam bissawab. Sampai itu saja. Kalau ada soalan, satu soalan, kalau tak ada kita tangguh. Soalan bab apa ni? Bab sutrah ni. Tak ada Okey, kalau tak ada, alhamdulillah. Moga-moga apa yang kita belajar hari ini kita terus praktiskan balik rumah. Setiap kali nak solat, kita solatlah menghadap katil ke, menghadap kerusi ke, menghadap apa-apa sahajalah, menghadap apalah, menghadap apa ni, apa-apa yang kita boleh jadikan sebagai sutrah. Kalau solat di masjid, ingat tuan-tuan yang dirahmati Allah, solatlah dengan menghadap sutrah. Sutrah ni boleh jadi macam-macam, dan last sekali sebab tu kopiah ni kita pakai ni, subhanallah, ni kopiah tu antara benda saya sangat suka pakai. Kopiah ni hikmah dia, nak pakai pergi tiba-tiba nak solat tak ada sutrah, pak letak jadikan sebagai sutrah. Kalau macam atas katil tu ada orang, macam mana? Atas katil ada orang, Tapi orang tidur saya cantik soalan tu. Jadi solatlah, tapi jangan pakai baju putih. Tak kira terbangkit hantu dengan tu. Okey, soalan dia, kalau kita solat atas katil tu ada orang, boleh tak? Jawapannya sangat-sangat boleh, sebab hadis yang akhir ni kita tengok Nabi pun solat menghadap Aisyah yang tengah berbaring tidur di atas bukan katil lah, tak ada katil, hamparan dia. Kalau kita ada katil pun tidak ada masalah. Solat tidak ada masalah. Wallahu alam bisawab. Okey, baik. Cuma sebagian ulama kata jangan solat dekat kepala dia, solat tengah-tengah sikit. Jadi itulah dia subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'alna mimman ladzi yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.